Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat 64. Kalau Jawi lah, Jawi muka surat 64, nombor yang ke-86, Al-Muqsid. Betul lah? Betul, itu yang saya tanda lah. Al-Muqsid, nama Allah yang ke-86. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Nama Allah Asmaul Husna yang ke-86, Al-Muqsid. Makna dia yang maha adil, yang maha pemilik, yang maha adil dalam hukumannya. Ia mengadilkan bagi orang-orang yang terenaya daripada orang yang menginaya. Jadi Allah Ta'ala tidak zalim. Itu Al-Muqsid. Dan Allah Ta'ala berhukum dengan hukuman yang adil, seadil-adilnya. Baik. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sebut hadis qudsi, ya inni haramtul zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Allah mengharamkan kezaliman ke atas diri Allah. Ini Allah Taala tak zalim. Allah haramkan kezaliman pada diri Allah, dan Allah Ta'ala jadikan kezaliman itu haram sesama makhluk. Sesama makhluk juga haram. Fala tadhalamu, jangan kamu saling menzalimi. Zalim ni apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, letak sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dari segi bahasa dia. Dari segi istilah dia, at-tasarruf fi milki ghairih. Dia apa? Dia menggunakan harta orang lain, milik hak orang lain. Dia merampas hak milik orang lain, ataupun dia ambil hak milik orang lain. Wa mujawazatul had, dan dia melampaui batas. Sebagai ulama kata, zalim ini apabila melakukan suatu perbuatan itu melampaui, keluar daripada garis kebenaran. Sama ada biziyadah atau nuqsan, sama ada berlebih-lebihan kerana berlebih ataupun kerana berkurang. Kerana kurang ataupun lebih, hukuman patutnya takat tu kita bagi lebih. Zalim lah. Patut hukuman dia takat tu je, kita bagi lebih. Saja kita nak inayah dia, zalim. Ataupun kita bagi kurang. Seperti kalau dalam Islam, orang tu bunuh balas. Kalau dia bunuh, hukum dia bunuh. Betul tak? Cukup dia bunuh balas. Jangan sebelum bunuh potong tangan, potong kaki, cungkir mata dia. Tu zalim lah. Baru bunuh dia, tu zalim. Patut bunuh lah. Bunuh balas. Ataupun kita lepaskan dia pada hukum bunuh, padahal terbukti dia dah bunuh kawan tu, tapi kita lepaskan pada hukum bunuh, kita kurangkan hukuman dia, zalim juga. Kurang daripada hukuman dia, ataupun kita lebihkan hukuman dia, zalim. Mencuri dalam Islam, kalau sabit dia mencuri sengaja, curi pula lebih pada 1/4 dinar, hukuman dia potong tangan. Potong satu je, kita pergi potong sampai ke mana? Potong sampai ke lengan dia, zalim. Dia potong kat pergelangan, potong kat lengan, zalim lebih. Ataupun kita ringankan hukuman dia, tak payah potong, biar lepaskan ke, satu kezaliman juga. Kita ringankan hukum satu zalim, ataupun kita bagi hukuman itu lebih juga, itu juga satu kezaliman. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapa-siapa. Dah hukuman Allah, hukuman yang paling adil. Nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang akan pertikaikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
saya sebut kat tuan-tuan banyak Al-Quran sebelum ni. Wa ma ana bidhallamin lil abid, kata Allah, dan aku tidak menzalimi hamba-Ku. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, sedangkan Tuhanmu tidak menzalimi hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi sekalipun sebesar debu, sebesar zarah, tak zalim langsung. In taku hasanatan yudha'ifha, sekiranya kamu melakukan kebaikan Allah gandakan. Kemudian wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah Taala bagi balasan yang besar. Keadilan Allah mencakupi semua, termasuklah manusia, haiwan, binatang, orang Islam atau orang kafir sekalipun. Tu orang kafir kalau dia buat baik, Allah balas kebaikan dia di dunia. Kerana apa? Kerana dia tak beriman pada akhirat, dia tak beriman pada syurga, macam mana nak dapat akhirat dan syurga? Allah balas kebaikan dia di dunia. Baik, itu al-muqsit. Allah Taala Maha Adil. Huraian ni dekat sama dengan al-adlu. Al-adlu juga Maha Adil. Al-muqsit ni lebih kepada merujuk kepada keadilan dalam hukuman. Al-adlu ni umum, keadilan umum. Jadi hukuman Allah bila adilnya tuan-tuan di akhirat kelak. Jadi semua binatang akan dibangkitkan dan akan dibalas. Baik, itu al-muqsit. Yang ke-87 al-jami', yang maha penghimpun. Ia menghimpunkan berbagai hakikat yang berlainan dan menghimpunkan seluruh manusia di akhirat kelak. Allah menghimpunkan segala-galanya. Allah Ta'ala menghimpunkan berbagai manusia, berbagai makhluk yang berbagai-bagai hakikatnya, dan menghimpunkan seluruh manusia di akhirat kelak. Nanti di akhirat semua akan dihimpunkan. Itu bagi al-jami'. Innallaha jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, Quran sebut jami'. Dia merujuk kepada Allah lah yang menghimpunkan manusia yang berbagai-bagai latar belakang, berbagai-bagai suku, baik ke jahat, dihimpunkan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Hari apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala yang himpunkan seluruh makhluk, termasuk haiwan. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Allah himpunkan nanti bukan manusia ya, manusia, jin, berbagai-bagai tu. Jin daripada api, manusia. Kemudian himpunkan juga haiwan. Kata Ibnu Abbas, pada hari kiamat nanti seluruh haiwan dibangkitkan. Memang semua haiwan dibangkitkan. Hatta zubab, kata Ibnu Abbas. Sehingga kan lalat juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Semua yang pernah ada di bumi akan dibangkitkan, sehingga kan lalat. Itu yang kemudian akan dibalas. Mana haiwan yang pernah menzalimi haiwan lain akan dibalas di sana. Mana kambing yang bertanduk, dia tanduk kambing yang tak ada tanduk, dia akan dibalas di sana. Hatta haiwan juga akan dibalas di akhirat kelak. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bila haiwan dah dibalas, ada kambing yang bertanduk, dia tanduk kambing yang tak ada tanduk, dia belasah kambing lain. Akhirat nanti kambing lain tu, kambing yang dibelasah tu akan ada tanduk, akan tanduk balik kambing yang tanduk dia dulu. Balas semua. Kemudian binatang semua akan jadi apa? Akan jadi tanah. Setelah dibalas semua akan menjadi tanah. Itu yang kadang kita tengok dalam apa? Semula jadi kan. Ada binatang kadang-kadang dia bertindak melampau, dia bunuh binatang lain. Kadang-kadang dia bunuh, kalau bapak dia bunuh anak yang kecil. Kadang-kadang dia bunuh yang jantan yang lain. Dia bergaduh kerana pilih apa, nak pengaruh dan sebagainya. Kalau kita tengok kesian haiwan ni, ke akhirat Allah Taala balas semua. Adilnya Allah hinggakan haiwan pun dapat. Dah dibalas, maka haiwan semua akan menjadi tanah. Ketika ni lah orang kafir tengok menyesal. Pasal apa? Tengok haiwan jadi tanah. Sedangkan manusia kita mati sekali ya, betul tak mati ya? Mati sekali ya. Hidup banyak kali. Hidup banyak kali. Mula-mula kita hidup di mana? Alam perut, alam roh. Dua alam perut mak, alam apa? Alam rahim. Betul ni sekarang alam syahadah, alam dunia. Hidup lagi. Berapa kali hidup dah? Mati sekali ya. Ada orang kata hidup hanya sekali. Salah, hidup banyak kali. Mati sekali. Mati bila? Mati sekali ya. Lepas tu tak matilah. Tu kena ingat, mati sekali saja. Jangan ingat hidup hanya sekali. Bukan. Hidup banyak kali. Yang mati je sekali. Sebab tu jangan sia-siakan hidup kita. Mati sekali je. Mati je kita tak akan matilah.
Mati je kita takkan mati dah. Bila mati je kita akan melalui satu perjalanan yang sangat jauh. Jauh sejauh-jauhnya. Sebab tu jangan malas beramal. Jangan malas baca Quran, zikir, ngaji. Pasal apa tuan-tuan? Kita nak bawa amalan yang ada ni dalam perjalanan yang sangat jauh. Kenapa jauh? Ialah tuan-tuan tengok dulu orang yang mati kan. Dulu-dulu dah berapa tahun tak kiamat, duduk di alam barzah dah lama dah. Betul tuan-tuan. Orang yang mati pada tahun 16, tahun 17, lah ni tahun 2000. Yang mati pada tahun 1920. Berapa tahun dah? Dah 100 tahun. Tahun 18, 20, dah 200 tahun. Yang mati pada tahun 17, 20, dah berapa? 300 tahun. Pada tahun 16, tahun 18, tu yang mati sebelum zaman apa? Zaman apa? Before century, before tahun, sebelum kalender kita tahun 2000 ni. BC. Dah lama di alam barzah. Hidup duduk di alam barzah punya lama. Kalau dapat nikmat, dia akan rasa nikmat di alam barzah. Dia rasa sekejap Tapi orang yang kena siksa, dia akan rasa lebih lama daripada masa yang ada. Orang yang mati, dia kena siksa, dia azab kubur. Walaupun dia baru mati 2-3 hari, dia rasa bertahun-tahun dah. Pasal siksanya di alam barzah. Jadi jangan sia-siakan hidup. Alam barzah pun dah panjang alam barzah. Lepas tu tak settle lagi. Kiamat, betul tak? Dah kiamat, kita pergi pula di padang mahsyar ni Al-Jami' ni. Allah menghimpunkan kita. Kita nak bawa amalan yang sekadar mana tuan-tuan beramal tuan-tuan kat dunia ni, itu yang kita nak bawa. Nanti nak bawa pula di hari akhirat. Sorang-sorang tuan-tuan Kita nak bawa pula di hari akhirat. Duduk di padang mahsyar sekejap lama, 1000 tahun. 1000 tahun. Kat dunia duduk berapa lama? 70. Kat 70 tu panjang lah. Banyak orang tak sampai 70 tuan-tuan. Adapun 80 tak ramai. Tuan-tuan kalau umur 70, tanyalah orang yang umur 70. Berapa ramai kawan yang masih hidup? Majoriti semua dah meninggal. Tanya orang umur 70. Saya baru ni mak saudara saya, dia reunion sekolah Smile. Umur 70, geng-geng umur 70. Buat kat Lake Town. Tanya ramai hidup, majoriti dah mati Tapi ada lagi lah kawan-kawan dia yang umur 70 yang mengaji di sekolah menengah agama Alang Iskandar, Bagan Serai tu kan. Geng-geng dia pun umur 70. Tapi tuan-tuan kalau umur 70 ramai dah mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa orang umur 80, tanya ramai lagi kawan yang hidup, ramai mati dah. Kalau umur 90, silap-silap dia seorang Setahu saya seorang je hidup, lain mati Itu yang dia ada di Indonesia yang terkenal. Tapi di Kristian, dia bukan orang Islam. Umur dia, kalau ikut orang setempat kata umur dia 140. Tapi tak dapat masuk book of record sebab kita tak ada kad benalan kan. Jadi umur paling panjang di dunia orang Perancis pegang 126 kot, orang perempuan. Sebab itu dia ada rekod. Padahal banyak lagi tempat lain yang lebih tua, tapi kita tak ada rekod rasmi. Kan orang dulu pun kadang-kadang bila kad benalan dia tipu sikit, betul tak? Kadang-kadang umur dia lahir tahun 1932, bila buat kad benalan dia buat 1942, muda sikit. Sabah pun ada kadang-kadang dia umpah kad benalan. Rekod dia tak betul sangat. Baik. Di Indonesia tu kata orang setempat umur dia 140 tahun lebih. Bini dia semua dah mati. Bukan bini, anak dia semua dah mati. Anak pun dah mati. Anak habis Yang ada cucu pun dah 80, 90. Tua dia tuan-tuan. Cucu pun ada yang dah mati tuan-tuan. Dia tak mati-mati lagi. Anak semua dah mati. Cucu pun ada dah mati. Masa dia hidup ni cicit dia pun dah tua. Cicit dia umur 40, 50. Tua dia tuan-tuan. Sampai tuan-tuan, dia nak apa? Dia nak mati. Cerita dia masyhur satu dunia tuan-tuan. Saya ingat dalam 2017, 2018 itulah. Dia nak mati, dia tak mau hidup dah. Cemui. Pasal apa dia cemui? Pasal orang yang dia kenal semua dah mati. Nak kawan dengan siapa? Yang dia hidup tu generasi cicit dia. Cicit dia siapa nak kenal? Pakcik orang mana? Tua dah. Dia dah tengok berbagai-bagai kematian. Dia dah saksikan bagaimana isteri dia semua dah mati, bagaimana anak dia semua dah mati, bagaimana cucu dia pun ada dah mati, bagaimana kawan-kawan. Dia dah saksikan perubahan dunia yang sangat besar. Sampai dia tak mau hidup.
Dia dah buat dah keranda dia. Saya kan dia orang Islam, tengok keranda rupanya orang Kristian. Dia nak mati sungguh, dia tak mau hidup lah. Tapi dia tak bunuh diri lah. Dah dia mati dah. Selang petang tu dia mati. Saya nak cerita kalau tuan-tuan umur panjang, tuan-tuan umur sampai 150, tuan-tuan mencemuh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan umur 150 kan. Pertama tuan-tuan akan saksikan apa? Tuan-tuan akan saksikan banyak kesedihan. Apa sebab kesedihan? Tuan-tuan umur panjang, isteri mati dulu. Kahwin nombor 2, isteri nombor 2 mati dulu. Kahwin yang ketiga, isteri nombor 3 mati dulu. Kita umur panjang. Kahwin yang keempat, isteri nombor 4 mati dulu. Kemudian kita akan tengok anak kita mati. Kita akan saksikan punya banyak perpisahan. Kalau kita mati dulu, orang sedih kematian kita. Ni kita saksikan kematian orang yang kita sayang. Seorang. Umur kita panjang, tak mati-mati. Orang lain mati dah. Tak apa. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan, di padang mahsyar ribuan tahun. Dah ribuan tahun kita duduk berdiri tuan-tuan dalam ayat Quran sebut bagaimana kita dihimpunkan di sisi Allah. Bagaimana kita dihimpunkan. Dalam surah At-Taghabun, surah kerugian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 9, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah ketika mana Allah menghimpunkan, al-jami', menghimpunkan kamu semua pada hari perhimpunan yang paling besar. Ni perhimpunan mega tuan-tuan. Jama' Allah himpunkan, ini perhimpunan mega. Ini bukan himpun manusia. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita himpunkan seluruh rakyat Perak, kita tak pernah buat. Tapi kalau kita himpunkan seluruh rakyat Perak, ramai tuan-tuan, apa juta rakyat Perak ni. Kita tak pernah buat perhimpunan sebesar itu. Bayangkan kalau kita himpunkan seluruh rakyat Malaysia, ramai 33 juta. Ramai. Tak ada tempat yang boleh himpunkan macam tu. 33 juta rakyat Malaysia. Bayangkan kita himpunkan seluruh penduduk dunia. Sekarang ni ada 7.2 bilion. Kita himpunkan setempat, ramai 7.2 bilion. Masya Allah. Kita pergi pasar raya Maidin tuan-tuan. Saya ingat masa Maidin baru buka, berapa banyak orang tertinggal anak dia. Anak dia hilang. Sekali dia maklum, ni siapa punya anak ni duduk menangis kat kaunter. Padahal tak ramai mana apa Maidin tu. Dah kalut dah. Ni perhimpunan ni tuan-tuan. Sekarang ni manusia ada 7.2 bilion. Manusia, belum termasuk jin. Ini perhimpunan manusia sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Soleh, sampai hari kiamat. Seluruh manusia yang pernah ada atas muka bumi akan dihimpunkan dengan amalan masing-masing. Dalam ramai-ramai itu adalah kita. Ramai tuan-tuan. Kalau kita tak bawa amalan, macam mana tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan? Kita amalan tak ada amalan. Macam mana kita tuan-tuan? Hari perhimpunan besar-besaran, orang kalut tuan-tuan. Orang sangat ramai, sangat takut, sangat, orang panggil sangat apa, keadaan kucak kacir yang amat sangat. Ayat Quran sebutkan, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang yang beriman ni menunaikan nazar dia dan dia takut. Orang beriman. Kita ni takut ke tak takut? Takut pada hari yang mana malapetaka dia di merata-rata tempat. Ini di padang mahsyar ni kita akan saksikan berbagai-bagai manusia, berbagai-bagai sesaan, berbagai-bagai kedahsyatan dan ketakutan di merata-rata tempat. Mustatira. Kita bawa amalan sejemput. Rugi tuan-tuan. Rugi. Dah lah manusia, jin lagi ada, jin lagi ramai daripada dulu. Binatang lagi, saya sebut tadi, binatang pun ada. Kemudian dibangkitkan pula macam mana? Nak dihimpunkan tu. Nabi sebut dalam hadis, saya baca habiskan ayat tadi, ayat surah At-Taghabun ayat 9 tu. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman pada Allah. Alhamdulillah kita semua beriman pada Allah. Wa ya'mal salihah, dan rajin melakukan amal soleh. Kita insya-Allah buat amal soleh, tapi perbanyakkan. Jangan sikit nanti menyesal. Sebab Nabi dalam ayat tadi tuan-tuan, saya tertinggal satu ayat. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingat ketika mana Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan yang besar. Dzalika yaumut taghabun. Hari itulah semua orang melihat kerugiannya.
Saya melihat kerugian saya, tuan-tuan melihat kerugian. Kerugian yang mana? Masa-masa yang kita siakan. Itu kerugian. Memang akan menyesal. Dah ada hadis. Ahli syurga menyesal. Apa penyesalan ahli syurga? Masa yang dia sia-siakan. Kat dunia masa yang dia buang. Dia buat benda yang tak faedah. Itulah penyesalan yang tak dapat tak dapat nak dikembalikan, tak dapat nak diganti dengan apa-apa. Menyesal sungguh. Masa yang disia-siakan dia. Manusia akan tengok kerugian dia. Kemudian kata Allah, barang siapa yang beriman, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman pada Allah, wa ya'mal salihah, dan melakukan amal kebaikan, yudkhilhu jannatin wa yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah Ta'ala hilangkan dosa-dosanya, Allah ampunkan dosa dia. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, Allah masukkan dia dalam syurga yang kekal selama-lamanya, yang mengalir sungai-sungai di bawah dia. Zalika fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Baik tuan-tuan, bagaimana kita dihimpunkan di akhirat kelak? Bagaimana kita dihimpunkan? Keadaan perhimpunan. Yang pertama, saya dah sebut dah tuan-tuan. Kita duduk di alam kubur lama. Lah ni kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia ada di alam kubur sekarang ni. Ada di alam kubur. Saya baru ni pun sahabat saya meninggal dunia. Sihat, tak ada apa insiden. Di Kelang, ngaji sama-sama. Saya pun terkejut, tak tahu meninggal dah. Naik motor, insiden dengan kereta, otak pecah. Badan okey, dalam otak dia pecah. Jadi pergi hospital, tak boleh buat apa. Doktor tak boleh nak buat apa pasal otak dia dah pecah. Tapi dia hidup sebab ada oksigen. Jadi otak dia duduk fungsi. Daripada ICU tak kat klinik biasa, ward biasa kan, kot dia nak meninggal kan, dah teruk nazak, tapi dia tak meninggal lagi. Otak dia duduk ada oksigen. Maka doktor pun nasihatkan supaya bawa balik rumah, cabut. Sebab dia dah habis dah, tak ada lah. Jadi bawa balik rumah, cabut, dia pun meninggal dunia. Mudah lagi tuan-tuan, dah meninggal dunia. Takat mana dia beramal lah. Ni kita hidup kita tuan-tuan, jangan sia-siakan. Kita akan mati, saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Banyak benda dunia ni yang melalaikan kita, dan benda tu tak ada apa pun. Benda tu kosong, tapi dia melalaikan kita, menyeronokkan nafsu kita ya. Padahal benda tu lalai, buang masa kita. Kita ada satu saat yang lebih besar akan datang. Kita kena tengok saat ni akan datang, dan kita akan lalui dia tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita dibangkitkan di hari akhirat kelak? Bila dah kiamat tuan-tuan, Nabi sebut innakum yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Kita dihimpunkan, pertama kita dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan apa? Hufatan, tak ada kasut. Kasut tak ada. Uratan, telanjang bulat. Telanjang semua. Semua termasuklah nabi-nabi tuan-tuan. Nabi-nabi dan rasul, seluruh manusia. Dia sebut umum semua. Kemudian ghurlan, tak sunat lagi. Laki tak sunat, perempuan pun tak sunat lagi. Jadi tu yang isi Nabi tanya tu, ya Rasulullah, tak orang tak tengok lah, sepakat telanjang semua. Nabi kata urusan pada hari itu lebih dahsyat. Sangat takut sampai orang tak terbayang nak tengok orang lain. Tuan-tuan bayangkan dahsyat tak dahsyat. Tak terfikir nak tengok orang lain sebab terlalu takut. Takut yang amat-amat, tak ada masa. Tapi dia bukan telanjang terus. Kemudian baru diberi pakaian. Bangkit mula-mula telanjang semua, kemudian barulah diberi pakaian. Dan orang yang pertama mendapat pakaian, awwalu ma yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mendapat pakaian. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi-Nabi yang lain. Yang mula-mula bangkit daripada kubur, Nabi Muhammad SAW. Yang mula-mula bangkit di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, kemudian diikut amalan lah. Lagi baik kita, lagi cepat kita dapat pakaian kita. Gitulah. Kita dapat pakaian. Pakaian apa yang kita akan pakai? Pakaian yang digunakan dikafankan kita. Itulah pakaian kita. Itu kain kafan warna putih. Nah, sunat kain kafan warna putih. Boleh je kain kafan warna hitam, warna merah. Tapi nanti di padang mahsyar pelik pasal apa dia warna merah. Orang tengok pelik dia ni pasal apa? Warna hijau. Kenapa dia warna apa? Kelabu. Tengok dia ni kenapa warna kuning. Orang pelik tengok. Orang warna putih kenapa dia warna biru pekat? Itu yang warna putih bagi sama. Nah, itu sunat. Pakai kafan warna putih ni sunat. Dan eloknya ambil kain kafan yang baru, jangan lama, yang elok. Yang penting kain kafan tu elok.
Elok. Sebab kain kafan itulah yang akan dijadikan pakaian di akhirat kelak. Pakai baju tu. Kemudian pula dah kita bangkit, kita akan dihalau oleh malaikat zabaniyah. Tuan-tuan tak boleh lari. Bila dibangkit ramai ni tuan-tuan. 7 point, saya kata kalau boleh dihimpunkan manusia 10 juta satu tempat, ramai tuan-tuan, ramai. Kalau anak kita terlepas hilang terus ya. Hilang terus tuan-tuan. Kalau 10 juta, ni bukan 10 juta, ni tak tahu ramai mana daripada umat terdahulu sampai hari kiamat. Kiri, kanan, depan, belakang ada malaikat Zabaniyah ditunggu. Zabaniyah ni malaikat jaga neraka, ketua dia Malik. Malik tu ketua dia. Bengis. Ketika ni manusia fikir apa nak lari, ada nak lari. Kita nak lari ya. Pasal apa? Kan ramai-ramai. Bila ramai-ramai ni dia mungkin ada peluang nak lari kot. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Quran sebut surah Qiyamah. Manusia akan berkata pada hari itu, kita nak lari mana? Pasal apa nak lari? Kan ramai-ramai takut ni nanti nak masuk neraka. Nak lari mana kiri kanan tuan-tuan, malaikat Zabaniyah yang besar-besar tu. Tuan-tuan bayangkan sangat ketir. Malaikat akan halau kita ke tempat apa? Hisab. Tak apalah bila kita dah dibangkitkan tuan-tuan, duduk lama tak tahu buat apa. Duduk melangut tuan-tuan, dibangkitkan dalam keadaan tu. Kemudian dibangkitkan pula tuan-tuan. Sekarang ni kita ada isteri, kita ada anak, kita ada suami, kita ada cucu, kita ada kawan-kawan, kita ada ramai orang yang akan sokong kita. Kalau kita kena apa-apa, kita ramai geng, ramai tim kita. Itu kat dunia. Kat akhirat tak ada tuan-tuan. Akhirat Quran sebut jelas. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari yang mana seseorang lari daripada saudaranya. Tuan-tuan lari daripada adik-beradik tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan juga lari pada tuan-tuan. Saya banyak amal ibadah. Tak, hari itu tak. Kemudian wa ummihi wa abih, lari daripada mak dan ayah dia. Tuan-tuan lari daripada ayah tuan-tuan dan mak tuan-tuan, takut kita ada buat salah kat mak ayah. Lari pada adik-beradik, takut kita ada buat salah pada adik-beradik. Wa sahibatihi wa banih, lari daripada isteri dan anak-anak. Isteri kita tinggal, lari tak mau jumpa dia. Isteri pun tak mau jumpa kita. Lari pada anak-anak. Pasal apa? Pasal takut kita ada benda yang salah kita buat kat mereka. Isteri pun sama, takut ada salah kat suami dan anak-anak. Likulli mri'im yawma idzin sya'nu yughnih. Semua orang pada hari itu dia ada urusan yang menyibukkan dia. Rugi tuan-tuan kalau kita malah beramal. Dah duduk seorang-seorang ni. Bangun-bangun dapat pakaian seorang-seorang. Isteri dah lari, anak lari, kita pun lari, semua pakai lari. Semua pakai lari. Kita pun tak tahu nanti di padang mahsyar. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan duduk tepi siapa, depan siapa, tak tahu. Tuan-tuan dibangkitkan nanti dengan siapa? Ni disebut Allah himpunkan kita. Ini bangkitkan siapa? Kita tak tahu. Depan kita siapa? Tepi siapa? Kanan, belakang. Sebab lama ni tuan-tuan. Daripada dulu sampai hari kiamat ramai orang. Kita tak tahu siapa jiran kita. Dan kita akan berdiri tuan-tuan. Bila dah ni kita akan berdiri lama, ribuan tahun. Melangun. Dalam keadaan kita seorang-seorang. Tak tahu siapa pergi kanan. Bini dah lari, anak lari, kita pun lari. Kita duduk seorang-seorang. Tuan-tuan tahu duduk melangut punya lama. Kita kata melangut. Duduk melangut, senyap, tak tahu apa. Dan ketika itu matahari didekatkan satu batu. Hadis sebut 1 mil. Lebih kurang 1.6 kilometer. Tuan-tuan bayangkan dahsyat tak dahsyat tu. Kita duduk berdiri melangut ramai-ramai dengan kita duduk dengan orang yang kita tak kenal. Matahari pula rapat dengan kita 1.6 km. Sekarang ni matahari dengan kita 150 juta kilometer. Kita dengan matahari 150 juta kilometer. Sekarang nanti 1.6 kilometer sahaja, tak sampai 2 kilometer. Panas terik tuan-tuan. Itu Allah himpunkan kita. Kemudian pula ada orang pula yang di padang mahsyar waktu nak dihimpunkan ni, disuruh berjalan ke arah tempat hisab.
innakum, sebut dalam hadis yang lain, satuhsyaruna rijalan, kamu akan dibangkitkan, disuruh apa, bergerak di padang mahsyar. Ada orang yang apa, berjalan kaki, penat jauh tuan-tuan nak jalan. Ada yang warukbana, yang menunggang, ini orang yang berkorban. Siapa korban? Dia naik haiwan korban dia. Jadi orang lain duduk berjalan jauh ni, padang mahsyar luas, kita naik haiwan korban. Dan ada orang yang watujarruna ala wujuhihim, ada orang yang dibangkitkan, dia berjalan guna muka dia. Orang jalan guna kaki, dia jalan guna muka. Ni orang-orang jahat, jalan guna muka, seret muka, kaki kat atas. Sahabat Nabi pelik. Sahabat Nabi kata, bagaimana Allah Ta'ala apa, menjadikan mereka berjalan atas muka? Dari segi hukum fizik tak boleh ya. Hukum fizik dia tak seimbang. Kiraan fizik tu dia tak seimbang, mana boleh berjalan guna muka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alaysa alladhi yaj'alhu amsyahu ala rijlaihi, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaihi, bukankah Allah yang menjadikan dia boleh berjalan dengan dua kaki dia? Qadiran ala an amsyahu ala wajhihi, Allah berkuasa menjadikan dia berjalan guna dua kaki dia, dan Allah Ta'ala juga berkuasa menjadikan dia jalan guna muka. Jalan guna muka habis tuan-tuan, hancur muka. Ada orang tuan-tuan dibangkitkan, dia yang lagi teruk tuan-tuan, ada orang yang dibangkitkan, dia sebesar apa, biji benih. Orang besar ni, dia besar biji benih, kecil tuan-tuan. Apa jadi? Orang tak nampak dia, memang dia kena pijak lah. Hari kiamat orang lain badan besar ni, dia kecil besar biji benih halus je. Dia kat badan mahsyar dah lah, orang tak nampak, kena pijak-pijak lagi, pijak-pijak, orang tak nampak dia. Siapa dia? Ni orang yang takabur. Orang yang kat dunia sombong. Orang teguk benda betul, dia tolak. Lepas tu dihina orang tu. Itu sombong. Sombong ni maksud dia, hang buat salah, orang tegur, hang tolak. Batarul haq wa ghamtun nas, dan hang leceh dia. Alah, hang buat salah, bila orang tegur, kalau tak mau terima diam, jangan hina pula kawan tu. Sombong tu Nabi sebut batarul haq, menolak kebenaran dan memperkecilkan orang lain. Tak kira lah dia sombong pasal dia kaya ke, dia sombong pasal dia ada jawatan besar ke, dia sombong pasal dia ada apa, pengaruh besar ke. Orang lagu ni sagi di hari kiamat, dia mati tak taubat, dia akan dibangkitkan halus. Dia akan kena pijak kiri kanan, orang tak nampak dia. Dah lah siksa, kena pijak pula dengan orang, tak boleh nafas lah dia kat bawah tu. Baik. Bila kita berdiri tuan-tuan di padang mahsyar tu, diri lama tuan-tuan, kita tengah sunyi tuan-tuan, tak ada siapa yang teman kita, dengan panas mataharinya tuan-tuan, tiba-tiba ada orang mai teman kita. Bini lari dah. Oh, kat dunia bini kita mungkin sayang kita, kita pun sayang bini kita, anak kita, cucu kita. Tapi tidak, hari kiamat semua orang takut dengan urusan masing-masing. Tapi tengah kita getir ni tuan-tuan, kita tengah takut, kita tengah sunyi, duduk ribuan tahun seorang-seorang, ada orang teman kita. Dia mai dalam rupa orang yang sangat cantik dan menawan. Dialah teman kita selama ribuan tahun. Kita duduk sunyi seorang-seorang, dia teman kita. Siapa dia? Amal soleh. Amal soleh. Hari kiamat nanti Allah jelmakan dia dalam rupa orang, dialah teman tuan-tuan. Amal soleh yang tuan-tuan semayang, berzikir, baca Quran, sedekah, itulah yang teman tuan-tuan. Dalam kumuk pun dia teman. Dalam hadis dalam kumuk dia teman dah. Dalam kumuk dia teman, dan dia teman juga tuan-tuan di padang mahsyar. Al-Quran, satu lagi Al-Quran, rajin baca Quran, dia jadi teman tuan-tuan dalam kubur dan teman tuan-tuan di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, saya bila kenang sahabat-sahabat saya yang dah meninggal dunia, banyak mana bekalan dia saya tak tahu. Itulah yang dia nak bawa di alam barzah. Itu yang duduk beberapa tahun dalam alam barzah. Itulah yang dia nak bawa di alam mahsyar yang sangat lama. Hisap-hisap pun lama tuan-tuan. Padang mahsyar lama, hisap lama, titian sirat lama. Semua lama-lama. Yang kita hidup kat dunia ni, yang 60 tahun, 70 tahun, nak dibandingkan sebelum masuk syurga ni, nak bandingkan dia, tentu saya kata kat tuan-tuan, orang yang mati pada tahun 16
Dia duduk di alam kubur punya lama dah tuan-tuan. Punya lama dah. Tak kiamat lagi. Duduk alam kubur lagi. Kalau ikutkanlah ni dah 400 tahun. Dah 5 orang yang mati 400 tahun dulu, 500 tahun dulu, 1000 tahun yang dahulu. Masih lagi di alam barzah. Hidup saat di alam barzah bukan lama lagi. Rugi tuan-tuan kalau tak beramal. Itu saya kata. Mana-mana saya yakin tuan-tuan pun ada orang yang tuan-tuan kenal yang dah meninggal dunia. Tuan-tuan lebih tua pada saya, tuan-tuan lagi banyak tuan-tuan orang tuan-tuan kenal. Banyak mana amalan yang diperbawa untuk perjalanan yang sangat jauh, yang tak terperi tuan-tuan. Saya nak tutupkan tuan-tuan sampai di sini. Tapi saya nak tutup dengan apa? Satu hadis Nabi SAW. Dalam keadaan yang getir ni tuan-tuan, berdiri lama, kita dihimpunkan oleh Allah, getir. Tiba-tiba ada 7 golongan yang istimewa. Ni bukan setahun 2 tahun ni, ribuan tahun. Saya sebut berkali-kali, ribuan tahun. Lama sungguh. Ada 7 golongan yang istimewa pada hari perhimpunan ni. Apa hadis dia? Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Dia tak kena panas matahari, dia duduk bawah naungan arash. Dia duduk ribuan tahun dia berteduh. Harap-harap kita semua termasuk dalam tu tuan-tuan. Kita ribuan tahun kita duduk bawah tuduhan arash. Siapa dia yang pertama? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin jangan tipu rakyat, senangkan rakyat, adil pada rakyat. Ni susahlah. Bukan semua nak jadi pemimpin tuan-tuan. Bukan semua nak jadi Perdana Menteri, bukan semua nak jadi Dun Parlimen. Tapi siapa yang duduk di posisi itu, jadilah yang adil. Kalau tak adil, confirm neraka. Itu je. Pemimpin ni kalau dia adil, dia dapat naungan arash. Kalau dia tipu rakyat, haji sejuta kali pun dia masuk neraka. Sebab kezaliman tak boleh diselamatkan dengan apa-apa ibadah. Terutama kalau zalim pada rakyat dia. Confirm neraka, itu je. Zalim pada rakyat, confirm neraka. Jamin neraka. Baik, imam yang adil. Yang kedua, wasyabbun nasya'a bi ibadatillah. Orang yang daripada dia balik, dia dah start semayang, tak tinggal. Sejak dia balik, tak tinggal semayang, tak tinggal puasa, tak tinggal ibadah dia. Dia meninggal masa umur 40 ke 60 ke 70 ke, daripada muda lagi dia dah tak tinggal ibadah wajib. Yang ni juga nombor 2. Yang paling ni ikut darjat lah. Nombor 2 dapat naungan arash. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hati dia terikat dengan masjid. Selalu dengar azannya main masjid. Pi mana-mana, pi tepin dengan azan, tinggal sat pi masjid. Sebelum nak pi mana-mana nak azan dah, nanti dulu, nanti dia pi masjid. Hati dia terikat dengan masjid. Pi mana-mana dia tak boleh tinggal masjid, dia sayang masjid. Hati dia terikat dengan masjid. Yang ketiga. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Lelaki, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maksudnya orang yang bersahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dia bersahabat dengan orang bukan kerana nak pengaruh dia, bukan nak duit dia, bukan nak minta tolong dia, bukan apa. Dia baik dengan orang kerana Allah. Sebab tu tuan-tuan bila main mengaji kerana Allah. Saya main mengaji juga kerana main sini tuan-tuan, bertemu dengan tuan-tuan nak sampai ke ilmu kerana Allah. Kita bertemu kerana Allah. Dan kita berpisah lagi, saya balik, saya pun ada isteri dengan anak-anak, saya juga berpisah kerana Allah. Saya ada urusan, saya tuan-tuan pun ada urusan. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang ni berkasih-kasih kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Itu yang keempat. Yang kelima, orang lelaki yang talabatuhu imra'atun zatu jamalin wa mansabin, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya. Sebab apa dalam hadis sebut? Yalah kalau perempuan tu tengok tak cantik, negro, kita pun tak lalu. Itu tak jadi ujian tuan-tuan. Ni orang perempuan yang cantik dan ada harta, ajak berzina. Qala inni akhufullah, dia kata aku takut pada Allah. Sama juga orang perempuan yang diajak berzina oleh seorang lelaki yang handsome dan berduit, berharta. Perempuan ni kata aku takut pada Allah, dia juga dapat naungan arash. Yang keenam siapa? Yang keenam orang yang lupa pula tuan-tuan. Orang yang sedekah. Tidak, dia sedekah, warjulun apa? Anfaqa, rajulun tasaddaq, dia bersedekah, akhfa, dan dia menyembunyikan sedekah dia, hatta la ta'lamu shimalahu ma yunfiq yaminu, sehingga tangan kiri dia tak tahu apa tangan kanan dia sedekah. Ini dia panggil apa? Kita sedekah sehingga tangan kiri kita tak tahu. Bukan bawa sorok, bila bawa sorok, bawa sorok tangan kiri. Dia nak cerita apa? Bila infak sedekah,
jangan bagi tahu siapa-siapa. Tuan-tuan, sedekah, buat satu sedekah yang siapa pun tak tahu. Bini tuan-tuan pun tak tahu, anak tuan-tuan pun tak tahu. Biar sedekah ni antara tuan-tuan dengan Allah Ta'ala sahaja. Mudah-mudahan kita masuk dalam ni. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khalian fi fadal ainah, seorang lelaki yang dia berzikir, ingat Allah, meleleh air mata dia. Pasal apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketujuh. Dia ada yang ke-8 yang itu yang ketujuh, ada yang ke-8 sebut dalam hadis lain. Yang ke-8 apa? Satu hadis sebut yang ketujuh, hadis lain dia tambah seorang lagi yang ke-8. Man andara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillih. Yang ke-8 lah orang yang meringankan orang yang berhutang dengan dia. Kita ada orang hutang dengan kita 10,000. Dia janjikan kita lagi 3 bulan nak bayar. Sampai tempoh bukan dia tak nak bayar. Contohnya dia accident, kereta dia kena repair, isteri dia pula nak bersalin. Dia susah sungguh, pasal memang sungguh kita nampak dia susah, bukan ditipu. Memang dia susah sungguh. Siapa yang nampak kawan ni dia susah, kita boleh ringankan. Ringankan macam mana? Tak apalah, hang bayar separuh jadilah. Aku bagi tangguh kat hang bayar separuh jadilah. Ataupun dia halal tu, tak apalah, aku nampak hang susah sungguh, aku halalkan semua. Yang ni pun sama, termasuk dalam golongan yang mendapat naungan aras. Cukup tuan-tuan, saya minta maaf terlajak. Akan datang kita sambung yang bawah itulah. Al-Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana ba'd tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmula wa la matrula. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallallahu alaihi wa sallam.